Selamat datang ke channel Joko Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian ketiga bagi bab 3 matematik tingkatan 5, iaitu mengenai insurans. Jadi sebelum kita lihat apakah isi kandungan bagi bahagian ketiga ini, saya nak imbas kembali dengan semua apa yang kita sudah bincangkan dalam bahagian pertama dan kedua. Jadi bahagian yang pertama tu kita sudah bincangkan apa yang dimaksudkan oleh risiko dan insurans. Selepas tu siapakah pihak yang terlibat untuk pembelian insurans tu. Selepas tu untuk bahagian kedua pula kita sudah bincangkan jenis-jenis insurans yang diliputi untuk bab ini. Jadi untuk bahagian ketiga pula kita akan tumpukan perhatian untuk pengiraan premium insurans. Jadi walaupun bahagian kedua tu kita ada bincangkan banyak jenis insurans tu, kalau kita perhatikan daripada buku teks tu, kita sebenarnya hanya didedahkan dengan pengiraan bagi 3 jenis insurans, iaitu untuk insurans hayat, insurans motor dan insurans perjalanan. Jadi dalam 3 jenis insurans ni kita akan tumpukan perhatian untuk kaji faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium, iaitu apakah faktor yang akan mempengaruhi bayaran bagi pembelian sesuatu insurans tu. Selepas tu kita juga akan belajar cara untuk mengirakannya. Sebabkan setiap jenis insurans tu mempunyai cara pengiraan yang berbeza, maka untuk video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada insurans hayat dahulu. Jadi kita akan lihat dahulu apakah faktor yang akan mempengaruhi pembezaan harga premium bagi insurans hayat ni. Jadi untuk insurans hayat tu sebenarnya ada 4 faktor utama yang akan mempengaruhi nilai premium. Maksudnya adalah nilai bayaran tu lah. Jadi pertama sekali adalah nilai muka. Jadi apa yang dimaksudkan oleh nilai muka ni sebenarnya adalah nilai muka suatu polisi itu ialah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Dalam erti lain tu sebenarnya nilai muka polisi ni adalah jumlah yang nak diinsurankan. Contohnya boleh beli 100,000, 200,000 dan sebagainya lah. Dan dia akan bergantung kepada kehendak dan juga kemampuan pemegang polisi itu. Jadi semakin tinggi nilai muka polisi itu, semakin tinggi bayaran premium yang akan dikenakan lah. Sebab itulah yang akan diterima oleh waris atau pemegang polisi apabila ada sesuatu tu berlaku. Jadi itulah untuk nilai muka. Jadi untuk kedua pula adalah umur. Jadi kita tahu semakin tinggi kita punya umur, semakin tinggi kita punya risiko untuk kena sesuatu. Contohnya sakit atau sebagainya lah. Jadi semakin tinggi umur tu, semakin tinggi premium yang akan dikenakan. Dan untuk jantina, kita tahu secara umumnya untuk perempuan adalah lebih panjang umur berbanding lelaki. Itulah kenapa kita lihat kadar yang dikenakan untuk lelaki itu akan lebih tinggi. Sebab secara umumnya lelaki itu akan lebih pendek umur berbanding dengan perempuan lah. Jadi itu adalah secara purata. Dan untuk yang keempat tu adalah perokok atau tidak. Jadi kita semua tahu perokok tu kalau anda merokok, kesihatan anda tu akan terjejas lah. Jadi itulah kenapa untuk perokok dia akan dikenakan kadar insurans yang lebih tinggi lah. Sebab dia risiko tu lebih tinggi. Jadi begitulah untuk 4 faktor yang akan dipertimbangkan semasa kita mengira premium untuk insurans hayat ini. Jadi seterusnya kita akan kaji pula apakah rumus yang digunakan untuk mengira premium untuk insurans hayat ini. Jadi dalam rumus pengiraan premium insurans ni, premium tu maksudnya adalah bayaran lah. Sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Jadi kita sudah tahu nilai muka polisi ni adalah jumlah yang nak diinsurankan. Jadi yang ini adalah bergantung kepada kehendak atau kemampuan seseorang lah. Jadi biasanya kita boleh dapatkan maklumat ni daripada soalan. Dan untuk RMX dengan kadar premium per RMX ni biasanya dia dapatkan daripada jadual. Contohnya setiap 1,000 dikenakan berapa. Contohnya untuk RM2, maka RM2 tu adalah kadar kita dan 1,000 tu adalah kita punya RMX tu. Jadi kita mesti kena kesan maklumat ni daripada kita punya soalan sebelum kita dapat kirakan premium tu lah. Jadi seterusnya kita akan bincangkan satu contoh yang kita dapat lihat daripada buku teks. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya agak kurang contoh lah sebab buku teks tu memang hanya bekalkan satu sahaja. Jadi mari kita lihat contoh 2 daripada buku teks ni. Jadi jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Jadi anda perlu tahu setiap 1,000 tu ini adalah kita punya RMX.
Jadi di sini kita nampak dia ada bahagikan jadual tu kepada beberapa kategori lah. Iaitu pertama sekali kita nampak tu ada umur, ada jantina, lepas tu ada perokok dengan bukan perokok. Jadi nanti kita akan lihat macam mana kita carikan kadar kita bergantung kepada situasi yang diceritakan dalam soalan tu. Jadi untuk soalan A, kita lihat apa yang diminta oleh soalan tu. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Jadi kita semua tahu apabila kita umur semakin meningkat, risiko kita adalah semakin meningkat lah. Sebab kita semakin tua, maka kita punya kesihatan tu akan semakin terjejas. Jadi di sini kita lihat apakah sebab yang dinyatakan dalam buku tu. Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Jadi kita semua tahulah kita punya jangka hayat tu adalah terhad. Masa yang kita tinggal tu memang akan semakin sedikit apabila kita punya umur tu semakin meningkat. Jadi bagi seorang pelokok pula, kita semua tahu kalau kita merokok, kesihatan kita tu akan terjejas. Maka kita lebih risiko kena penyakit lah. Jadi kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sehat. Jadi untuk yang ini saya hanya sekadar bincangkan sahajalah. Yang saya nak tumpukan adalah bahagian pengiraan premium tu. Jadi mari kita lihat soalan B. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi yang berikut. Jadi di sini kita ada situasi yang pertama. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Jadi ini adalah kita punya nilai muka polisi. Dia berumur 39 tahun. Ini adalah umur. Dan pertama sekali itu kita tahu ni encik. Encik ni semestinya adalah lelaki lah. Dan dia adalah seorang yang sihat, tidak merokok. Jadi ini adalah beberapa faktor yang kita kena pasti dahulu. Jadi di sini macam mana kita lihat jadual tu. Kita pergi ke 39 tahun. Lepas tu tengok lelaki dan dia bukan perokok. Jadi inilah kadar yang akan dikenakan terhadapnya. Dan kadar ini adalah untuk setiap 1,000. Maka di sini premium yang perlu dibayarnya adalah kiraan macam ni. Jadi nilai muka polisi tu RM100,000. Dan kadar ini adalah untuk setiap 1,000. Jadi yang maklumat 1,000 tu boleh dapatkan daripada ayat di atas tu bagi setiap 1,000. Iaitu yang ini. Jadi lepas tu kita darabkan dengan kita punya kadar. Kadar kita tu 2.49. Jadi selepas tu sebenarnya kita boleh tekan kalkulator atau kita boleh buat kiraan secara tangan pun boleh. Sebab kenapa? Yang depan ni kita hanya perlu potongkan sifar tu. Selepas tu kita tahu 2.49 ni kena darab dengan 100, makanya jadi 249. Jadi itulah premium yang perlu dibayar oleh Encik Guan sekiranya kita mau dapatkan insurans RM100,000 pada usia 39 tahun. Jadi itulah cara macam mana kita kirakan premium untuk Encik Guan. Jadi mari kita lihat situasi yang kedua, iaitu untuk Puan Sapura. Berumur 36 tahun. Jadi Puan tu adalah perempuan. Jadi kita perlu tahu ini perempuan. Lepas tu 36 tahun. Seorang yang sihat, tidak merokok, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 250. Ini adalah kita punya nilai muka dan menambah polisi penyakit kritikal. Jadi di sini sebenarnya dia ada dua jenis insurans. Satunya adalah insurans hayat, satunya adalah untuk penyakit kritikal. Jadi kita mesti kena telitikan macam mana kita nak kirakan untuk polisi penyakit kritikal ni. Jadi di sini dia ada ceritakan seterusnya, syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Jadi nilai muka tu adalah merujuk kepada 250 tu. Dan kadar premium bagi setiap 1,000 tu adalah 1.77. Ini adalah untuk penyakit kritikal. Jadi jangan keliru. Jadi di sini sebenarnya kita ada dua lah. Jadi pertama sekali kita nak carikan kita punya nilai muka polisi untuk penyakit kritikal dulu. Jadi di sini kita carikan jumlah perlindungan penyakit kritikal dulu. Sebab kita nak tahu
berapakah amount yang nak diinsurankan untuk penyakit kritikal. Disebabkan dia cakap 30%, maka kita gunakan 30/100 darab dengan kita punya nilai muka polisi iaitu 250. Maka jumlah yang nak diinsurankan untuk penyakit kritikal ni adalah 75,000. Jadi di sini kita boleh kirakan kita punya premium lah. Jadi premium di sini kita perlu kirakan dua bahagian lah. Premium ni adalah kita perlu kirakan dua, iaitu satunya untuk penyakit kritikal, satunya untuk insurans hayat. Jadi untuk insurans hayat tu kita perlu kesankan kita ambil kadar tu dahulu. Jadi dia 36 tahun, dia adalah perempuan dan dia bukan perokok. Jadi di sini kadarnya adalah RM1.50. Jadi di sini kita tetapkan kita ambil nilai muka polisi. Dan ingat dia adalah per 1000. Sama seperti atas lah. Darab dengan 1/5. Jadi yang depan ni adalah kita punya insurans hayat. Lepas tu yang kedua pula kita ada kita punya insurans untuk penyakit kritikal. 75,000 bahagi dengan 1000 darab dengan 1.77. 1.77 ni dapatkan daripada sinilah, iaitu amount yang perlu atau kadar yang diperlukan untuk penyakit kritikal tu. Jadi sekarang kita hanya sekadar tekan calculator sahaja. Jadi kita tahu untuk insurans hayat tu dia kena bayar 375. Manakala untuk penyakit kritikal dia perlu bayar RM132.75. Jadi kita jumlahkan, kita akan dapat nilainya adalah 507.75 sen. Inilah premium yang perlu dibayar oleh Puan Sapubah untuk perlindungan kedua-dua insurans tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita kaji apakah faktor yang akan mempengaruhi nilai premium bagi insurans hayat, dan selepas tu macam mana kita nak kirakan bayaran atau premium bagi insurans hayat ini. Jadi pertama sekali kita mesti kena kesan maklumat daripada soalan tu lah, iaitu adakahnya jantinan lelaki perempuan, lepas tu berapa umur, dan adakahnya perokok atau tidak. Jadi kita perlu kesankan kita punya kadar dan juga kita punya nilai muka polisi daripada soalan tu. Jadi setiap soalan tu akan ceritakan lain-lain lah. Jadi kita mesti kena pandai untuk dapatkan maklumat tu sebelum kita buat kiraan. Jadi selepas ni saya harap adik-adik semua sila cuba lebih latihan untuk bahagian ni lah. Sebab topik ni memang agak baru dan saya rasa memang soalannya akan lebih kurang sama dengan buku teks ni. Jadi kalau soalan tu ada lain sikit memang susah untuk kita jawab. Sebab ini memerlukan ilmu yang lebih kepada insurans. Jadi anda perlu kaji lebih contoh lah. Sama ada daripada buku teks atau buku rujukan. Jadi sekiranya anda nak beli buku rujukan tu, anda boleh carikan satu buku rujukan daripada Sasbadi lah. Sebab memang penulisnya kebanyakannya adalah daripada penulis buku teks juga. Jadi saya akan juga sharekan satu link Shopee untuk buku rujukan Sasbadi lah. Jadi saya harap itu boleh membantu anda untuk mencarikan satu buku yang berguna. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Jekucong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jekucong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.